وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الثنائي. Bermula ini ialah satu bab. Bermula bab ini pada menyatakan nasihat-nasihat yang mengandungi dua-dua nasihat. Itu mana sunai, maknanya dua-dua nasihat. Jadi dia susun bab dia ni diwak mari nasihat-nasihat yang mempunyai setiap satu nasihat ada dua, ada nantinya tiga, ada nantinya empat gitu. Dah. Contohnya nanti dia kata khoslatan, dua perkara. Dua. Tu. Dua perkara la syai'ah, tidak ada sesuatu pun afdalu minhuma, yang lebih afdal daripada kedua perkara tersebut. Ini orang panggil salah contoh, orang panggil satu nasihat tu dia mari dua. Wa fihi, dan adalah sabit dan di dalamnya, padanya, pada bab nasihat yang mempunyai dua nasihat dalam setiap satu nasihat ni, dalam bab ni salasuna mau'izatan, ada 30 peringatan. Ada 30 peringatan. 30 mau'izah, 30 peringatan ni arba'atun akhbarun. 4 daripada 30 ni ialah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi, dan yang lebih lagi daripada tu atharun, ialah perkataan-perkataan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sahabat Nabi pun bukan kalam orang biasa-biasa, kerana mereka tu orang yang diredha oleh Allah Taala.
Makamnya makam yang paling tinggi di kalangan manusia biasa. Selain daripada Nabi dan Rasul, makam manusia yang paling tinggi martabatnya ialah sahabah. Maka kerana itu Nabi kata, as-sahabi kan nujumi. Bermula sahabat-sahabat aku tu seperti bintang di langit. Pada pihak mana? Yakni bintang zaman dulu orang jadikan dia sebagai penunjuk arah. Zaman tak ada map location, tak ada wave ni, orang nak tahu arah timur, arah barat, kedudukan satu-satu tempat, itu semuanya dilihat daripada bintang. Tengok pada bintang. Sebab tu lahirlah ilmu falak atau ilmu astronomi, ilmu astrologi pun ada, tu ilmu nujum, tapi semuanya daripada hasil tilik kepada bintang. Jadi bintang ni banyak orang panggil memberi manfaat pada umat manusia zaman dulunya, sampai sekarang pun ada. Itu pada pihak dapat petunjuk. Jadi sahabat Nabi ini Nabi kata as-sahabi kan nujum. Sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan mana-mana sahaja kamu berpegang, tadaitu, diberi petunjuk pada kamu. Maka kerana itu yang tinggal lagi daripada 30 itu ialah perkataan-perkataan sahabat. Wa na'ni bil akhbari, dan menghendakinya aku dengan kata akhbar tadi itu ialah aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah perkataan-perkataan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari ay wa na'ni, dan menghendakilah akunya bil athari, dengan asar, dengan kata asar tu ialah aqwalus sahabati wat tabi'ina, ialah perkataan-perkataan bagi sahabat Nabi dan tabi'in. Tabi'in ni anak murid sahabat. Jadi kalau sahabat tu man laqiyan Nabi fi hayatin Nabi, mana-mana orang yang berjumpa dengan Nabi ketika mana hidup Nabi tengah hidup lagi. Fi zamanin Nabi, fi hayatin Nabi mubasyaratan, jumpa Nabi ketika mana hayat hidup Nabi itu secara langsung. Mubasyarah. Wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala zalikal iman, dan mati di atas demikian itu iman. Fahuwa sahabiyun, maka dia tu sahabat. Walaupun jumpa dengan Nabi itu sekejap lah, jumpa masuk Islam, lepas tu pisah, wafat, sahabat. Tu sahabat, dia definisinya begitu. Tapi kalau tabi'i tidak boleh gitu. Tabi'i ini tak boleh jumpa sahabat terus tabi'i. Ada disyaratkan pada tabi'i lama masa di dalam pergaulan dengan sahabat. Sekurang-kurang lama masa bergaul dengan sahabat ialah setahun. Setahun dia berguru dengan sahabat, baru dikira dia tu seorang tabi'i. Kalau sahabat dah gitu, kenapa tu? Karena cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kuat. Sehingganya seorang itu kalau jumpa dengan Nabi masuk Islam kemudian berpisah, mati sahabat dah. Tapi kalau tabi'i, orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi tapi sempat berjumpa dengan sahabat, adakah dia bila jumpa dengan sahabat tabi'i selalu? Tak. Disyaratkan lama masa. Paling kurang lama dia bergaul dengan sahabat setahun. Setahun atau lebih pada setahun dia duduk ngaji dengan sahabat, barulah layak digelar dengan tabi'i. Tu kenapa? Karena power sahabat tu kurang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi tabi'ut tabi'in. Kau lagi bawah. Tabi'ut tabi'in. Kau lagi bawah.
Siapa pada kita ni berapa kali tabi' dah ni? Nah, tabi'ut siapa kau? Tabi'in tu berapa tabi' tak ikut. Nah, tak mungkin kita boleh direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhu, maka setengah daripadanya, setengah daripada 30 mau'izah peringatan tu ialah fal maqalatul ula, maka bermula maqalah, ucapan al-ula yang pertama. Ucapan yang pertama ni minal munabbihati, daripada beberapa penjagaan peringatan sunaiyati yang dibangsa pada dua nasihat, ialah ma barang yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwiya yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahawasanya qala bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Apa Nabi kata? Khoslatani, dua perkara, dua kelakuan. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu pun afdalu minhuma yang lebih, nak melebihi daripada dua perkara tadi. Tak ada. Gapo hak paling lebih sekali. Nah, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih daripada dua perkara ni, iaitu yang pertamanya al-imanu billahi, satu, beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, wan naf'u lil muslimina, dan bermanfaat untuk orang-orang Islam. Dua perkara ni tak ada nak lebih dengan dia, tak ada. Dia hak lebih sekali. Jadi kalau kita ada dua perkara ni, kita tu orang-orang yang lebih. Tapi lebih tu di sisi Allah lah. Di sisi manusia tu tak nampak lebih lah. Nah, mana? Al-imanu billah, beriman dengan Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala. Bagaimana nak percaya pada Allah Ta'ala? Percaya dengan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah, dalilnya alam ini. Itu secara tafsili lah, secara satu persatu. Beriman mesti sedia Allah, tidak ada permulaan bagi adanya Allah, tentu tidak baharunya Allah, tentu tidak ada permulaan bagi adanya Allah dan terima perubahan, dalilnya alam ini. Itu dia panggil beriman dengan secara tafsili, dengan satu persatu sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti mana yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid tu kan. Nah, secara ijmalinya kita wajib percaya dalam hati kita mesti ada di zat Allah banyak sifat kesempurnaan yang tidak ada sesiapa pun yang mengetahui berapakah bilangan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Hanya Allah sahaja yang mengetahui berapa sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zatnya, dan tentu tidak segala sifat-sifat kekurangan pada zatnya. Itu dalilnya alam ini. Itu dia panggil iman ijmaliyun, iman percaya pada Allah dengan secara jumlah, dengan secara borong, dengan secara mudah. Tetapi tak memada dengan secara mudah gitu. Tak memada dengan kita percaya pada Allah. Dia mau percaya tak Tuhan? Percaya pada Allah. Siapa Tuhan dia mau? Allah. Allah tu siapa? Tuhan kawan. Lepas tu lagu mana sifat-sifat dia? Nah, Allah tu Tuhan duk main ulah tu, dia tak reti dia ni. Dia tak mengaji. Kalau sekadar tu orang kafir pun ada hak reti tu. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
Kalau mu tanya orang kafir, siapa hok buat langit? Siapa yang buat bumi ni? Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau mu tanya orang kafir, siapa hok buat langit bumi ni? La yaqulunallah. Pasti mereka akan jawab Allah lah. Oh, orang kafir putih. Kalau kau dah percaya lagu tu, nah, ada beza kita. Nah. Lepas tu, maka kerana tu dalam Qurannya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah percaya mereka itu. Orang beriman dah Tuhan kata. Hei orang beriman, aminu billahi wa rasul. Hendaklah kamu beriman dengan Allah, dengan Rasul. Beriman dah suruh beriman pula. Kayak pelik tu. Nah, orang ni percaya suruh percaya lagi. Bagaimana tu? Kita kata, nah, kipas buka dah. Ada orang suruh kita pergi buka lagi. Nak buka macam mana? Buka dah ni. Pergi buka. Sudah kita takut dia orang tua dah tu. Kita pergi dekat apa tu? Plug kipas, kita pun tekan pula di atas Swiss dia tu. Yang telah padahal tekan dah, kita tekan tonyuh lagi. Orang apa? Hijab bodoh. Kenapa? Apa tahsilul hasil dia panggil. Menghasilkan benda yang telah hasil. Apa Allah Ta'ala suruh buat hijab bodoh, tahsilul hasil? Mustahil. Nah, tak Allah Ta'ala kata, hei orang beriman, berimanlah olehmu dengan Allah dan Rasul. Artinya hijab ni bodoh ni. Apa? Beriman dah. Suruh beriman pula. Gitu kah? Tidak. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, ai imanan ijmaliyah. Orang yang percaya dengan secara ijmali. Macam orang kafir bawa masuk Islam. Bila kita ajang mengucap syahadat, jangan semata-mata ajang mengucap syahadat. Nah, ajar juga makna-makna yang secara kesimpulan dia panggil, secara jumlah, secara borong, secara ringkas, supaya dia tu mengucap tu sambil-sambil makna dia tu dia tasdik dalam hati. Kita ayat ke dia. Nanti bila kamu ikut saya sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, yang mana terjemahannya, aku naik saksi ataupun aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku sanggup jadi saksi, aku bersaksi sesungguhnya penghulu kami iaitu Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Kita pun ajar makna dia secara ringkas. Nah, ajar dulu secara ringkas. Kenapa kita kata tak ada Tuhan yang sebenar selain Allah? Karena Allah sahaja yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang melayakkan zatnya disembah. Banyak sifat dia, kita tak boleh bilang. Ya gitu. Nah, kemudian apa sahaja yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad, mu kena terima belaka. Semaya 5 waktu wajib, haram zina, wajib puasa bulan Ramadan, bila cukup haul dan nisab wajib keluar zakat, wajib benda haram apa ma'ulima minad dini bid-darurah. Apa yang diketahui daripada agama dengan secara darurah, mu kena tasdik belaka, mana mu kena benar belaka, mu kena akui, beres. Ya. Dalam hatimu kena ada lagu tu. Bila pani aku ajar mengucap, kita pun ajar yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Dalam hati dia tu ingatlah gapo kita ajar tadi. Dia beriman dah ni, beriman, dia percaya dah. Tapi percaya dia tu secara ijmali. Maka tak dimemada lagi, sehingga dia kena belajar lagi iman tafsili. Tu. Aminu billahi wa rasulih. Beriman lagi dengan Allah dengan Rasul. Kata ulama dalam mentafsirkan ayat tersebut, perintah Allah tadi itu bukan orang panggil tahsilul hasil,
Buma laisa min babit tahsilil hasili walakin min babit takmilil kamil. Nah itu. Bukan daripada bab menghasilkan benda yang telah hasil. Kalau menghasilkan benda yang telah hasil, kerja bodoh. Mustahil ala Allah perintah kita buat kerja yang bodoh. Lepas tu Tuhan suruh beriman lagi ni, telah beriman dah. Ini min babit takmilil kamil, daripada bab nak menyempurnakan benda yang sempurna. Percaya dah ke Tuhan, tapi nak lengkap lagi, kemah lagi. Gitu dah ni. Maka belajar ilmu tauhid. Kena belajar. Jangan kita buat mudah-mudah dengan ilmu akidah tu. Nah, kenapa? Karena segala ibadat kita semaya, kita puasa, kita tutup aurat, kita menego ke gapo saja kita buat ni lillahi ta'ala, kerana Allah. Tiba-tiba lillah, kita kata lillah kerana dia tu, kerana Allah tu, tak kenal sifat dia. Nah, tak kenal sifat dia, berat lah. Nah, tu. Sehingganya boleh bertukar antara makhluk dengan khalik. Ni lagi berat. Tak boleh nak beza makhluk dengan khalik. Makhluk sang pencipta, makhluk yang dicipta, khalik sang pencipta. Tak boleh nak beza antara sang pencipta dengan benda yang dicipta. Kadang-kadang dia nampak macam sama. Makhluk jalan, dia kata Tuhan boleh berjalan juga. Makhluk boleh naik, dia kata khalik pun boleh naik. Makhluk boleh turun, dia kata khalik pun boleh turun. Makhluk boleh duduk, dia kata Tuhan boleh duduk. Siap. Makhluk ada muka. Makhluk ada mukallafin ayya'rifa khamsina aqidah. Wajib fardu ain. Sebagaimana subuh tadi tu wajib fardu ain. Kita tak boleh tinggal tu sembahyang subuh tadi. Nah, sunat sebelum subuh tu sunat lah. Tapi sembahyang subuh sendiri tu wajib. Kok mana pun kena sembahyang. Apa? Fardu ain. Sebagaimana sembahyang subuh fardu ain, wa yajibu ala kulli mukallaf. Fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf ay ya'rifa, oleh bahawa dia mengenal khamsina aqidatan, 50 segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan bagi iman. Nah, aqaidil iman. Nah, 50 aqaid bagi kepercayaan. Supaya kepercayaan dia ni ikat serta dengan dalil. Tu. Ya, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu akidah ni tak boleh dengan taklid. Tak boleh dengan taklid. Orang tanya, Tuhan ada ke tak? Ada. Kalau dia tak ada, mu terima? Tak terima. Mu tahu di mana? Dalilnya mana? Itu guru ngajar gitu belaka. Siap ni. Dia percaya lagu tu kerana tok guru. Ni yang panggil muqallid. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain kerana asabiyah, ta'assub. Ya Allah ni agama dia membuat asabiyah lah kala ni. Asabiyah mana ta'assub. Ta'assub. Dalilnya mana? Bila ada kumpulan nama Aswaja, hak ni digelar dengan Wahabi contoh. Dia kira orang netizen ni, orang-orang awal ni, dia kira apabila seorang ustaz yang digelar dengan Aswaja buat salah, cakap benda yang tak betul, atau cakap perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, lalu ada juga ustaz Aswaja yang menegur, mengkritik. Dia kata macam mana? Beratlah ustaz ni. Kawan dia pun dia bedar juga sekali dekat sini. Dia buat macam politik agama ni. Agama bukan politik dah. Kalau parti politik iyalah sama-sama sama-sama dacing ke, sama-sama muafakat ke, sama-sama perikatan ke, dia bedah boleh lah orang nak cakap gitu. Agama tak boleh gitu dah. Agama qulil haq walau kana ala nafsika, qulil haq walau kana murran. Mu kena rayak benda hak sebenar walaupun mu pahit nak cakap.
Walaupun kena atas batas tubuhmu sendiri. Awal membuka pondok dulu, ada pelajar hamba daripada Kemboja jerit nangis 24 jam, seminggu menangis tak berhenti-henti. Hamba tanya, ya kenapa awak menangis? Dia kata, oh nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk semaya pukul 3 pagi, ya qazatan. Oh. Nah, benda duk cerita itu. Nah, sebab tu aku marah tu tadi. Benda nak cerita itu. Khabar tak? Bukan saya nampak anak murid saya. Pamu tu bodoh apa duk cerita kau yang ramal dalam video. Nah, mu tak dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Memada seseorang itu layak digelarkan kadziban, pendusta, bila dia tu suka royak habis kau orang gapo hak dia dengar. Apa saja hak dia dengar, dia sapa kau orang, sapa. Tak ada kira tapi betul tak betul dah. Cukup boleh kata nat pendusta ni. Ha tu ni. Ha tu. Nah, Munjuk tak panggil si pendusta ya, ada ni. Orang tegur ni dengar dah jangan buat keraking. Nah. Allah perangai. Tak boleh. Bila khabar tu bukan daripada Allah dan Rasul, maka khabar tersebut boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Al khabaru yahtamilu sidq wal kadzib. Boleh jadi betul. Nah, boleh jadi nipu. Kita tak tahu. Sehingga ada dalil yang mengisbatkan dia benar, baru benar. Atau dalil yang mengisbatkan dia penipu, maka nipu. Maka sebab tu khabar ni kita tak boleh yakin tu. Mereka khabar Allah dengan Rasul. Selain daripada Allah Rasul, boleh jadi betul, boleh jadi menipu. Mereka ada dalil. Itu gitu. Jadi bila kita dengar orang cerita kata mimpi jumpa Nabi ke mimpi pun payah dah. Bukan senang mimpi jumpa Nabi ni dah. Nampak Nabi dalam jaga gini. Ni, nampak gini. Nabi duduk di dia tu, gini. Aduh dia. Bukan mustahil tu, tapi harus pada akal, tapi payahlah nak berlaku khariqul ada. Kalau berlaku pun Allah. Keramat benar orang tu. Keramat. Maka keramat ni aurat. Al-karamatu auratun. Bermula keramat tu ialah aurat. Wasitrul aurati wajibun. Maka menutup aurat itu wajib. Bukan duk cerita berjaja orang okey. Benar? Tu bukan senang nak mimpi jumpa Nabi pun payah ni dak. Jumpa dalam jaga. Payah kata harus pada akal ke apa masalahnya ustaz? Iya harus pada akal tu betul. Nah, lembu beranak tu 20 ekor anak kubah. Harus, tapi berlaku tak? Payah nak jumpa tu. Nah, orang mengandung tu biar anak babi. Harus tak? Harus. Tapi ada berlaku. Tak tahulah ada ke tak. Kita sendiri tak tahu sebab tempat kita tak biasa ada. Kalau tidak mesti geger dah. Tahu makna. Makna mana? Makna kampung kita itulah ada sini. Hodok jual nasi lemak pagi-pagi tu. Ngandung beranak tu biar anak babi ni. Ada. Pernah berlaku apa ni? Tak ada. Harus dah. Harus. Tapi berlaku dah. Orang tua pocik stroke. Tapi boleh terbang atas langit. Harus tak pada akal? Harus berlaku. Tapi berlaku tak? Jangan kata nak terbang atas langit, mari masjid pun tak agak lah. Harus berlaku tu. Orang kafir Allah Ta'ala nak buah dalam syurga. Harus tak pada akal? Harus. Tapi boleh ada orang kafir masuk syurga? Boleh. Mustahil aridi kerana Quran janji dah. Orang kafir masuk dengan ngaku. Yang hidup sedap ke ya Allah. Apa ke dia ustaz duk gaya apa? Benda harus pada akal. Iya harus pada akal. Tapi kalau duk main sebar benda lagu ni, cik lagi orang lain pula mengaku. Ni masjid ni, mana masjid kita tak ada orang ni. Pakat pergi masjid tu. Masjid tu Nabi mari. Tak boleh jadi. Nah, tu email pun umum. Tuan-tuan semua masjid kita ni 10 kali sehari Nabi mari. Nah, marilah semua jemaah. Pakat mari sini. Jangan buat marketing gitu. Jangan bohong. Nah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong di atas nama aku pada diri aku, maka dia menyediakan tempat dalam api neraka. Bukan kita kata yaqazah tu mustahil, bukan, harus. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, dan ianya hanya khilafiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, fasayarani fil yaqazati, maka selagi akan melihat aku dalam jaga. Di sinilah ulama khilaf. Selagi itu bila? Satu pendapat kata akhirat esok, ai fil akhirati. Satu pendapat kata dah, kalau fil akhirah tak ada apa lah, akhirat esok semua orang boleh tengok. Lepas tu fid dunya bi'aini ra'sihi walau lahzatan qabla al-mauti. Di dunia ni sendiri, dengan mata kepala, walaupun satu lahzah, satu saat sebelum sedikit daripada mati, qubailal mauti, sebelum sedikit daripada mati, nak mati tu lah nampak Nabi. Ya qazah tu, barang siapa yang mimpi jumpa Nabi. Pas nak mimpi jumpa Nabi ni pun payah dah. Kalau hati kita tu 24 jam ingat kau makan, ingat kau nak tidur, ingat kau jadual harian kita, pas ni nak pergi pasar nak pergi beli lauk, tak ingat, tak akan boleh mimpi jumpa Nabi. Tak usah buat lah. Orang yang dapat ingat air setiap masa. Seorang murid ni nak jumpa Nabi, dia minta dengan Tok Guru dia, tolonglah Tok Guru, saya nak mimpi jumpa Nabi. Tok Guru kata boleh lah, esok ikut aku pergi makan gulai, makan kenduri, ada 5 tempat. Syarat dia kalau nak mimpi, tak boleh minum air, makan saja. Ni. Sudah tu balik malam, Tok Guru kata, jangan minum air, masuk dalam bilik tidur tu, insya-Allah mimpi. Mimpi sungguh dia. Mimpi apa? Mimpi minum air ni sampai kering bumi. Tak mimpi jumpa Nabi. Pagi esok dia kata, Tok Guru nipu, dia kata, saya tak mimpi pun jumpa Nabi. Habis awak mimpi apa? Saya mimpi minum air kering bumi ni. Pasal apa awak boleh mimpi minum air? Awak nak mimpi jumpa Nabi kan? Ya, saya nak mimpi jumpa Nabi, tapi saya tak dapat, saya mimpi minum air. Cuba awak ingat balik, apa yang menyebabkan awak mimpi minum air sampai kering bumi? Dia pun ingat balik, rupa-rupa tempat kenduri yang pertama, bewah pertama tu yang makan gula situ, tak boleh minum air. Start situ, nafas demi nafas, saat demi saat, air. Hati ni teringat ke air. Siapa-siapa masuk dalam mimpi. Boleh setara tu kita ingat ke Nabi? Boleh? Payah. Lepas tu mimpi jumpa Nabi. Lepas tu nak tengok Nabi dah jaga pula. Jangan main dakwah lagu tu. Bila kita tegur, ada juga orang kata, apa ustaz ni? Kawan-kawan sendiri pun dia bedah juga lah. Ingat agama macam parti politik ke? Tak ada kira lah. Siapa dia, apa dia. Kalau salah, kena kata salah. Hatta diri kita sendiri kalau salah, kita kena kata salah. Tak betul tuan-tuan hamba mengajar bulan lepas. Hari ni hamba betul balik. Kena ayat. Wala pahit. Tak boleh buat kerah. Tak boleh. Bukan dia masuk agama lagu tu. Tu ingat baik-baik tu. Tu maka tak perlulah kita nak sapa cerita. Walaupun cerita tersebut tu kita tak tahu kan benar atau dusta. Maka sebagai orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Memada seseorang itu dikatakan pendusta dengan sebab dia menyampaikan semua apa yang dia dengar daripada orang lain. Maka kita ingat hak ni, kita tak akan menyampai benda-benda lagu tu kepada masyarakat awam. Apatah lagi bukan kita hak lihat, orang lain hak lihat. Kalau kita sendiri lihat, wajib kita kena tutup. Kenapa? Karena tu khariqul adat. Kalau kita orang biasa-biasa, ma'unah. Kalau kita orang waliullah, keramat dia panggil itu ni. Maka kena tutup. Tutup guru tu tak ada lagu tu. Cerita benda pelik-pelik pada masyarakat. Ambo ni begini, pondok ambo ni begini, tak ada. Tutup guru tak ada begitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita terlihat keramat dia, Tok Guru pelik ni. Mesti dia akan besar. Jangan cerita siapa-siapa deh.
Selagi mana ambo hidup, jangan cerita sikit pun kedai kopi ke gapo. Biasa tutup guru tua tu lagu tu. Waraknya mereka, dah. Bukan duk bagi kecek kedai kopi yoya. Dah. Kita bagi cerita susu, tak bagi orang tahu. Bila dia wafat barulah siapa cerita tu terbuka. Itu. Kenapa dia nak jaga hati dia? Itu baru orang wali. Nah. Tu kalau tidak kuali. Bukan wali tu. Habis itu. Habis. Wan naf'u lil muslimina, dan bermanfaat untuk orang Islam. Itu orang panggil yang kedua. Nah, kelebihan yang tidak ada boleh mengatasinya ialah beriman dengan Allah dan bermanfaat untuk orang Islam. Bermanfaat dengan apa? Bil maqali, dengan perkataan ke? Itu. Au bil jahi, atau dengan pangkat. Dia cakap tak pandai, tapi dia berpangkat. Siapa dia? Menteri kau gapo dah ni? Dia permudah urusan orang Islam. Nah, ni dah orang nak buka madrasah jual payah, ketak. Dah lah tak tolong dah. Dah lah orang hak cari duit, nak beli tanah, nak bina bangunan, kita sendiri dah. Pun nak minta lesen, minta macam-macam. Pas bertahun-tahun nak beli kalulu. Nah, jadi payah. Jadi kalau nak buka kelab disko ke tempat judi ke mana, laju, cepat. Kalau jenis lagu ni bangsa orang mukmin lagu ni. Nak ni? Tu kalau jadi menteri ke gapo ada pangkat ni bangsa orang panggil lagu ni. Betul tak? Sepatut dia bila ada pangkat gapo, hak maksiat ni wipayah. Wipayah. Maha kena gini, kena macam-macam. Orang hak nak buat benda hak kebajikan ni, wi mudah. Nak masjid, dia tolong cari juga. Molek. Nah, ni dak nak masjid. Anak Korea anak mungkin cari duit, nak beli tanah, nak wakaf gapo. Nah, nak buat binaan. Sudah siap dah masjid, dia lah. Dia apa dia pergi. Pelik sungguh. Ni hamba tak kata hak sini ni. Hak tempat hamba duduk dulu. Lagu tu cara dia. Ini luar daripada orang-orang hak buat masjid sendiri ni. Ustaz tahu tak masjid ni berapa juta habis? Dia cerita. Naik turun pergi pejabat Perdana Menteri, alhamdulillah nak boleh keluluh tu. Patut dengan majlis ni satu sen tak ada. Nah, kita lah siap-siap. Ni masjid kami ya. Siap. Allah, janganlah gitulah. Kita orang pergi. Lepas tu lah ni surah-surah hak ada tiap-tiap TMB ke berapa kan? Tiap-tiap bulan tu TMB bayar lah. Telekom ke berapa? Telekom biasanya telekom. Nah, dia akan bayar ke surah tu 6,000 ke adalah. Jadi surah-surah kecil ni situlah income dia. Nak buat kuliah, nak buat makan ke berapa. Allah ni habis dia rapah belakang. Masuk dalam akaun dia. Janjinya nak bagi agih balik pada surah. Tak bagi wala satu sen sekalipun. Mampu kerak kurang. Pelik lah ni orang pergi urusan agama ni. Kamu tak faham tu. Kamu tak faham orang pergi urusan agama ni. Ngaji kau ada agama. Dua nak duit surah, duit masjid lagu tu, duit wakaf lagu tu. Amanah Tuhan kena jaga. Agama ni. Sebab tu hamba tak boleh dah. Hamba maki selalu dah. Maaf lah mulut hamba huduh pun. Hamba nak pergi daftar sekolah mula. Daftar sekolah hamba mula tu sebab pelajar hamba nak ambil zakat. Ia nak mahu zakat. Naik turun pejabat ni gapo minta cok sekolah gapo semua-semua. Lah sekali tak lulu. Sebab apa dia kata? Sebab tidak ada peruntukan untuk pondok. Kami hanya zakat untuk tahfiz saja. Atau bergerak dah. Dah. Mula-mula bukan gitu. Mula-mula tidak sekolah awak belajar ni tak daftar. Kena daftar dulu sekolah. Jadi hamba pun daftarlah. Sia ke pelajar kan nak ambil nak mahu zakat ni. Daftar ni bukan senang ambil borang ke apa isi-isi. Lepas tanya, kalau hamba hantar ni siap dah lengkap maklumat ke apa, bila boleh siap ni kata jangan tanya lagu tu ustaz. Tu tengok borang tinggi tu. Ni bertahun-tahun ada tak lulu-lulu lagi. Allah kata apa yang lama oleh. Tak cukup gaji ke mana? Nah,
Kalau tak cukup syarat, raya tak cukup syarat. Jangan duk pending tak cukup syarat, tak diluluskan, tak dibenarkan. Sebab apa? Tak ada keselamatan, tak ada safety ke apa. Bagi tahulah. Biar pihak pondok madrasah siap ke keselamatan. Ni dak lengkap dah. Siap lah apalah kata. Mesti tu siap dah. Siap dengan bomba ke apa keselamatan boleh dah. Atas. Sebulan senyap. Senyap. Masuk bulan kedua, orang mesej lah. Mana senyap ni kata. Bila nak boleh lulus ni? Jangan sampai aku buka disko dah. Kecek uduh lah sikitnya dah. Lala kali tak sampai sebulan mari dia cek kitab lah awal lulus pun sementara, bukan boleh kekal. Sebab apa? Sebab yalah bangunan sewa, tak ada kelulusan pihak PBT ke apa, memang payah lah. Sebab tu kita duk usaha nak bina atas tanah sendiri biar betul-betul boleh kekal. Ada tempat beripung, keselamatan hak lengkap. Bila dah siap daftar, pelajar kita kena isi borang balik minta zakat. Sudah isi atas tak boleh dia kata. Sebab apa? Sebab sekolah awak belajar bukan tahfiz, pondok kami tak ada peruntukan untuk pelajar pondok. Marilah perut nak marah. Kalau baca kitab Bugyatul Tullab, kitab fiqh mazhab Syafi'i karangan Syekh Daud Fatani, jangan kata pelajar pondok. Tok guru pondok tu asnah, tok fakir lagi. Tok guru pondok, kalau dia tidak ada kerja mata pencarian yang lain, dia tak ada menega, tak ada bisnes, tak ada kerja, hanya ngajar pelajar di pondok, dia asnaf. Asnaf apa tu? Fakir. Hak nombor 1 sekali daripada 7 asnaf. Jangan main. Boleh mu cakap lagu tu. Aku kata, budak, mu ambil kitab ni mengerembah atas kepala orang zakat. Keras kulit kitab ni. Dia reti bahasa sikit. Dia gamak kau bajet kerajaan belanjawan 20 gitu kau zakat. Jangan main tu duit zakat tu. Lalas sekali duit zakat ke mana? Buat bumbung masjid, buat atap. Atap masjid bila asnaf? Tu pelik dah, jadi pelik. Tak kerti yang apa. Hacu lebu habis agama kalau main lagu ni dah tu. Habis hacu lebu la ilaha illallah. Jadi kalau kita orang berpangkat, orang ada jawatan, permudah. Itu. Au bil jahi, atau ya bermanfaat untuk orang Islam dengan pangkat. Au bil mali, atau dengan harta. Kita kaya bukan nak jadi super korung. Kalau setakat kaya harta super korung, tak ada faedah lah kita kaya. Lagu mana korung? Korung ni dia kaya, dia nak suruh orang kaya supaya dia. Tu. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tu. Korung yang suka tu orang supaya kaya supaya dia. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, keluarlah Qarun di atas kaumnya dengan barang-barang perhiasan kekayaannya. Dia tunjuk. Sebab tu kalau lo ni ada dalam Facebook kau TikTok kau orang-orang tunjuk duit lah, gelang-gelang mah, kereta mewah dia tu semua tu zuriat Qarun yang sampai ke Malaysia. Keturunan Qarun hok sampai ke Malaysia. Faqala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Lalu kata orang-orang yang nak kesenangan dunia, Allah ruginya kita tak dapat seperti apa hak Qarun dapat. Sesungguhnya Qarun dapat habuan yang sangat besar. Okey? Orang lain itulah. Tengok nak orang tino tengok payah ngadu kau tok lelaki dia. Tok lelaki dia serabut perut nak cari duit, nak memenuhi nafsu isteri dia. Sebab apa? Sebab duk tengok zuriat Qarun buat live. Marilah join saham ini, join ini perniagaan, anda akan jadi kaya seperti saya. Tengok saya pakai kepada kereta pinjam. Duit pun ada hak palsu ada dah. Duit putus tak ingat nak gerak. Tertangkap dalam itu. Tak usahlah. Tuhan tetap walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ard. Kalau Tuhan bersama semua rezeki manusia ni, hamba dia, hancur bumi ni.
Semua Perdana Menteri. Pasal siapa nak buat rumah? Siapa nak tangkap ikan? Siapa nak pera air? Siapa nak pera lembu? Semua Perdana Menteri. Buat. Saya nak upah awak buat bangunan ni. Saya pun Perdana Menteri tahu tak? Awak? Saya pun raja ni. Saya kaya, saya bukan kerja. Lepas tu siapa nak buat? Hancur bumi ni. Maka Tuhan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dia buat hak ni kaya, hak ni miskin, hak ni sederhana, hak ni pakak raja, hak ni menteri, hak ni kuli batok, hak ni orang awal, supaya bumi ni stabil, manusia boleh hidup. Gitu kan? Maka kita orang ada harta, tirulah orang yang soleh ada harta, seperti sahabat-sahabat Nabi. Ataupun seperti Raja Zulkarnain, itu paling kaya tu. Zulkarnain. Raja Zulkarnain bila dia nak mati, dia pesan kepada memandang menteri dia, aku kalau mau usung jenazah aku ke kubur, tangan aku muat keluar daripada keranda seperti ini. Menteri kata, kenapa tuanku? Nanti rakyat kata kami menteri ini tidak menghormati jenazah Doli yang maha mulia paduka raja ni. Bukan biasa-biasa, bukan raja, bukan Sultan Melaka kata ni. Zulkarnain, Iskandar namanya. Gelarnya Zulkarnain. Apa itu? Yang mempunyai kornai, 2 tanduk. Tanduk tu apa? Bukan atas kepala. Kalau ada atas kepala tu bukan orang, lembu dia panggil dia tu ni. Tanduk tu artinya kekuasaan timur dan barat, masyrik dan maghrib di bawah kekuasaan Iskandar. Sehingga digelar dia Zulkarnain. Tapi saat mati nak suruh rakyat jelata ingat pada akhirat. Ini orang kaya sungguh. Dia kata, mana aku nak supaya rakyat aku tengok aku yang mempunyai kuasa timur barat sebagai raja, kekayaan aku sangat kaya. Tapi bila aku mati, tengok tangan aku bawa gapo? Tak bawa gapo sekarang, kosong. Kharajtu minad dunya bila syai'in. Aku keluar daripada dunia tidak bawa apa-apa sesuatu. Mu rakyat jelata lebih lagi ya. Aku hak raja timur barat, bawah raja aku sore kosong, tak bawa gapo masuk kubur. Mu hak rakyat jelata biasa, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada kuasa, gapo membawa lebih lagi. Ni orang kaya sungguh. Supaya rakyat ni ingat pada akhirat. Itu bermanfaat dia dengan pangkat dia. Bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan tubuh. Harta tak ada, pangkat tak ada, cakap pun tak pandai, tapi tubuh ringan. Tak kena orang suruh hakak siapa tu, ya khidmat, ya basuh, ya bersih masjid gapo semua, tengok ada tahi cicak gapo dia sapu, ringan badan. Ni orang panggil bermanfaat untuk orang Islam. Jangan cakap tak pandai, harta pun tak ada, pangkat pun tak ada, tubuh pun malah. Sini. Lepas tu hak dia raja apa? Makan, minum, tidur, begok. Allah. Supaya menata dah ni. Tak ada beza dengan menata. Paula sawo sudah makan tidur. Bangun, begok, makan. Bangun, begok, makan. Alah. Kerja berapa tak? Suruh buat kerja tak boleh. Tahu siapa? Dia pergi tahu siapa. Lepas tu tak balik dah. Kena ayat susah. Ambil siapa, tahu dihitung siapa, lepas tu balik semula di pondok yang baru dia buat. Tu budak pondok kita kena ayat susah. Sebutir-sebutir kena ayat. Tak boleh memikir sendiri dia tu ni. Pelik rasa. Boleh jadi gila tu kata ni. Kata, tak ambil siapa? Dia tengok siapa je kita. Dia jalan tengok siapa, dia sepak kita lah. Ni orang panggil berat benar ni. Berat tengok siapa, ambil kutip buh. Dah, tengok siapa. Kena tok guru ayat budak. Ambil siapa tu? Dia pun kena. Dia pun ambil. Ambil nak gimana? Dah ustaz suruh ambil. Pergi buai lah tu siapa kena. Buai ke? Tak tahu. Siapa tak tu benaknya. Dia pergi buai. Lepas tu tak balik dah. Sebab apa tak pesan suruh balik? Allah sakit jiwa. Sungguh. Bukan korang ni. Ada sungguh lagu tu Allah penat. Kena pesan sosok. Kalau suruh beli kena ayat sosok. Beli gun ni, beli plastik sekali, gun ni kena ayat habis. Kalau tidak ada kan
Allah, pegat. Hak ni lebih pada berat badan lagi. Benar otak pula. Ha tu. Habis. Kemudian kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qadaa hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabrurati. Kita berhenti situ dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah sekarang ni progres tanah pondok kita sedang berjalan lah. Jadi kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah nak tengok progres tersebut, boleh tengok di Facebook Ambo lah. Di Facebook Ambo tu Ambo update apa progres yang telah dibuat di atas tanah pondok tu. Jadi sekarang ni kita nak betul tanah, nak betul jalan. Di sebab JKA ni dulu dia buat jalan masuk dalam tanah pondok. Ya rizak jalan sepatut straight. Tapi oleh kerana sini tu dalam macam gaung, bukan gaung, dia dalam sikit. Jadi dia masuk tanah tu dalam tanah pondok. Jalan tu masuk dalam tanah pondok. Jadi hak bukit tu kita sodok, mari tambak untuk jadi tinggi, kemudian kita nak betul jalan tu straight. Nah, biar tanah pondok tu jadi luah, lebih luah lagi nah. Jadi teruskanlah bersedekah, berinfak, niat wakaf. Nah, siapa-siapa yang berwakaf untuk pondok hamba, walaupun RM1 pun, hamba senantiasa doakan dia panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam. Masuk syurga bi ghairi hisab aw hisaban yasira. Nah, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.